Hari pun dah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kita teruskan lagi kursus kita pada hari ini dengan slot yang ketiga. Dipersilakan Dr. Zahari untuk meneruskan agenda pada hari ini. Silakan Dr. Okay, baik. Terima kasih yang bahagia pengerusi Ibu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Didoakan semua dalam keadaan yang sejahtera, okay, dan dipermudahkan dalam segala urusan. So biasanya sesi petang ni dia agak mencabar sikit sebab petang ini mungkin lepas makan ke apa dia mengantuk dan sebagainya. Kita tambahan lagi bila online session ni dia lagilah bertambah dia punya cabaran itu, tapi tak apa, kita cuba sebaik mungkin. Petang ni kita fokuskan kepada pembinaan item objektif. Okay. Saya rasa tak banyak kot yang mungkin kita cover since cikgu-cikgu semua pastinya sudah ada pengalaman ya, dan juga kemahiran yang baik dalam membina item-item sedemikian di institusi masing-masing. Okay, saya akan uploadkan slide. Okay. Okay, bagi yang mungkin dah biasa dalam pembinaan item, ini mungkin sekadar sesi sharing je lah. Okay. Sharing, kemudian jika ada pandangan-pandangan boleh ditambahkan supaya pengetahuan saya lah khususnya dapat bertambah lah. Okay, pagi tadi kita telah membincangkan antara lain prinsip-prinsip asas okay. Prinsip-prinsip asas dalam pentaksiran. Antaranya ialah membezakan antara pentaksiran formatif, sumatif, rujukan kriteria, rujukan norma, and then antara lain lagi kita dah lihat ciri-ciri kualiti satu item itu dan dia punya kaitan antara kualiti satu item itu kepada hasil pembelajaran pelajar mestilah sentiasa di-alignkan, begitu juga dengan aktiviti dalam proses PDP perlulah selari juga dengan kita punya pentaksiran. Ini bermakna bahawa pentaksiran yang kita laksanakan itu tidak boleh secara bersendirian. Mesti ada kaitan dengan kita punya kurikulum supaya isi kandungan kita punya ujian itu adalah apa yang kita panggil sebagai mempunyai evidence kesahan kandungan yang baik. So ini adalah ciri yang bagus untuk kita amalkan ya, okay, bagi item-item yang kita bina dalam konteks di bilik darjah. Walaupun item-item untuk kegunaan pentaksiran formatif sekalipun, untuk mendapat gambaran yang tepat, kita seharusnya membinanya sebaik mungkin dari segi kualitinya untuk memastikan kita dapat gambaran yang tepat tentang apa yang kita nak ukur daripada pelajar itu. Okay. So untuk ini kita sambung lagi iaitu pembinaan item. Kita dah tahu kualiti item tu macam mana. Okay, and then petang ini kita fokuskan kepada bagaimana nak membina satu item itu. Okay, yang pertama sekali ialah tentukan isi penting satu topik. Okay, dia punya proses. Sebab pentaksiran ni adalah satu proses. Okay, proses pembinaan, kemudian proses kutipan data, kemudian tafsirannya, itu adalah satu proses. Maka dia ada langkah-langkah yang tertentu. Okay. So contohnya untuk membina item. So dia ada langkah-langkah yang tertentu yang dicadangkan oleh pakar-pakar. So kita mungkin boleh follow ikut dari segi kesesuaian kita lah supaya kita punya item itu ada ciri-ciri kualiti yang baik. Okay, so tentukan isi penting satu topik itu. So macam mana kita nak tahu isi penting satu topik itu? So berdasarkan kepada dokumen kurikulum, berdasarkan kepada buku teks yang diberikan kepada kita. So daripada situ kita akan dapat apa isi kandungan yang penting dalam kita punya topik itu. And then kita tentukan jenis item ujian. Okay, jenis item ujian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, kita ada beberapa kategori, okay, kaedah pentaksiran dan juga apa aspek yang kita nak ukur. Contohnya adakah ianya melibatkan pengetahuan, adakah ianya melibatkan kemahiran, kemudian yang akhir sekali melibatkan efektif. Okay, melibatkan efektif. Okay, so apa kaedah pentaksiran yang bersesuaian dengan kita punya hasil pembelajaran kita nak tentukan itu. Okay, and then seterusnya lah barulah kita binakan kita punya item ini. Proses ini, proses membina inilah yang begitu kritikal. Untuk itu kita perlu mengetahui apa ciri-ciri item yang berkualiti itu.
untuk contohnya kalau kita ada nak membina item aneka pilihan. So apakah contoh-contoh item ataupun ciri-ciri kualiti item aneka pilihan itu? Okay. So contohnya katalah kita ada pilihan itu. Adakah pilihan itu boleh konteks yang berbeza? Okay. So adakah item sedemikian berkualiti? Bagaimana pula dengan kita punya pernyataan item itu? Adakah boleh panjang? Adakah boleh terlalu panjang? Adakah boleh tidak ada kaitan antara pernyataan item itu dengan stem dia, contoh dia. Okay, so inilah yang paling penting. So kalau kita memang berminat untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang para pelajar kita, so ciri-ciri yang bagus ini, so kita kena ikutlah. Okay, so bina item and then akhir sekali lah kita gabungkan item ujian tersebut. Okay, sebelum kita takbirkan, setelah kita membina item-item, katalah kita ada 40 item yang kita nak takbirkan kepada para pelajar kita, mungkin untuk ujian pentaksiran akhir, okay, akhir tahun, okay, sumatif, berbentuk sumatif, so ada 40 item. So kita gabungkan semua item-item ini menjadi satu set soalan ujian. Okay, satu set soalan ujian. So beserta dengan arahannya, beserta dengan tajuknya, kemudian disemak oleh guru kanan, kemudian di-verify oleh ketua panitia dan sebagainya. So prosedur ini untuk menjamin kita punya kualiti item itu. Khususnya dari segi kesahannya. Okay? Kita tak naklah kita dah penat-penat bina item, tetapi at the end item ini sebenarnya tak mengukur prestasi yang kita nak perolehi daripada para pelajar kita. Okay? Sebab prosesnya bukan satu proses yang mudah. Dia memakan masa. Tambahan lagi kita bila berada di sekolah pastinya ada pelbagai komitmen yang lain. Okay? Ada pelbagai komitmen yang lain. Kalau kita nak tumpu itu sahaja memang penatlah. That's why perlunya kita mewujudkan apa yang dipanggil sebagai bank item itu. So maknanya item yang ada pada tahun ini, bila kita dah takbirkan kepada pelajar, okay, kita daripada skor yang kita peroleh itu, kita analisis kualiti item yang kita nak takbirkan itu. Yang kita dah takbirkan itu. So kalau dia dari segi misalnya indeks diskriminasi dan juga indeks kesukarannya adalah sangat bagus, maka item ini kita boleh simpan. So dari tahun ke tahun, item-item dalam kita punya bank item ni dia akan bertambah. So bila bertambah, so sampai satu masa nanti kita dah tak perlulah nak susah-susah untuk membina item-item ini lagi. Maknanya kuranglah kita punya kerja, kita boleh ambil sahaja daripada kita punya bank item itu. Okay, ini yang dipanggil sebagai proses membina item ujian. Okay, kita tengok kepada yang pertama dulu. Okay, contoh dia. Okay, tuliskan isi penting yang terkandung dalam topik yang hendak diuji. Apa yang pelajar patut capai di akhir pembelajaran. So itu hasil pembelajaran itu. Hasil pembelajaran maknanya hasil daripada proses pembelajaran. Apa yang kita nak pelajar capai. Okay, so apa bentuknya? Adakah dia berbentuk fakta? Okay, isi penting tadi. Adakah berbentuk konsep? Adakah ada berbentuk prosedur? So keyword-keyword ini, okay, hasil akhir yang kita nak ini dia akan mempengaruhi apa kaedah pentafsiran yang bersesuaian untuk kita gunakan. Okay. Contohnya fakta. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kemerdekaan bermaksud apa? Ini fakta, pengetahuan tentang fakta. Langkah pertama dalam mengerjakan solat ialah apa? So ini adalah pengetahuan tentang prosedur. Okay. Pengetahuan tentang prosedur macam mana dia nak lakukan. So adakah dia sesuai kita gunakan kaedah misalnya esei untuk mengetahui tentang yang ketiga ini, langkah pertama dalam mengerjakan solat ialah apa. Okay, so maknanya first kita kena kenal pasti apa dia punya isi penting yang kita nak dalam proses pembinaan item ini. Tentukan jenis item, okay, ini saya rasa okay, just brief saja. Jenis item kita ada objektif dan juga esei, okay, aneka pilihan, padanan, betul salah, pelengkap, respon terhad dan juga respon terbuka. Ada juga pengkelasan yang berbeza. Terutamanya untuk yang esei ni. Okay, ada juga yang meletakkan di sini sebagai respon, okay, dipilih. Okay, tapi khusus untuk yang ini sahaja. Okay, respon dipilih. Okay, sekejap ya. Aneka pilihan. Okay, betul salah dan juga padanan. Ini yang dipanggil sebagai respon yang dipilih. Manakala respon yang dibina. Okay, satu lagi respon dibina. Respon dibina.
Okay? Respon dibina adalah pelajar itu sendiri ataupun murid itu sendiri yang menghasilkan jawapannya. Okay? Menghasilkan, sama ada, tak kira lah sama ada yang menulis ke, okay? Sama ada menulis yang panjang ke ataupun yang terhad ke. Okay? So ada juga yang meletakkan bukan respon terhad, ada yang meletakkan apa yang dipanggil sebagai structure. Okay? Struktur. Okay. So ikutlah fahaman yang mana yang tuan-tuan nak ikut. Okay? Yang penting ada panduan itu. Dan jangan sesat. Serta jangan ekstrim serta menyalahkan orang lain. Okay? Itu yang paling penting sekali. So kita tengok kekuatan dan kelemahan dia. Contoh item aneka pilihan. Kekuatan dia boleh mengukur pelbagai jenis objektif. Okay? Sekali. Serentak. Okay, itu yang bagus tu. Kan? Dari segi marking dia pun mudah. Sebab objektif kan. Objektif ni boleh masuk mission kan. Ataupun mungkin kalau yang pelengkap tu lebih mudah lah berbanding kalau kita ada soalan esei nak kena baca kan. Gaduh dengan suami, lepas tu tak ada mood. Tu yang okay, penyeh dekat kertas jawapan pelajar tu. Ambil kau. Padahal kita rasa emosi kita terganggu bukannya kerana pelajar itu prestasinya tak bagus. Contoh. Okay. Tak ada kaitan antara yang hidup dan yang mati lah. Okay, so itu kelebihan dia, iaitu boleh mencakupi topik yang luas, boleh memberikan maklumat diagnostik. Okay, bagus. Okay, dan kekurangan dia ialah kekurangan dia dari segi aspek tekaan. Okay, tekaan. So kemungkinan akan berlaku bagi mereka yang berpencapaian rendah khususnya. Okay, akan berlaku di proses di mana tekaan itu kerana tak dapat nak jawab dah kan. So berlakulah tekaan itu. Mungkin bawa dadu ke, tengok orang sebelah ke dan sebagainya. So agak sukar untuk membina. Okay, distractor yang baik. Okay, nak bina item tu khususnya untuk kebat punya item. And then dari segi dia punya distractor tu ataupun pilihan-pilihan jawapan itu yang menarik pelajar yang lemah untuk memilihnya. Itu dipanggil sebagai distractor. Ini untuk aneka pilihan. So bila kita dah tahu, okay, kekuatan dan kelemahan dia, bolehlah kita comparekan dia. Yang mana satu yang paling sesuai? Ini saya tekankan banyak kali. Yang manakah satu, contohnya format item ataupun jenis item yang paling sesuai untuk mengukur apa-apa-apa. Okay, betul salah. Okay, digunakan apabila banyak isi kandungan yang hendak diuji. Yalah, of course, senang. Okay, boleh menyoal banyak soalan untuk masa yang singkat dan juga penskorannya pun mudah. Okay, so ini masih lagi kekurangan dia ialah tekaan, sebab mungkin dia ada dua pilihan. Okay, dua pilihan betul dan salah. So maknanya kebarangkalian dia untuk betul ialah 50%. Kan? So maknanya guessing je lah. Okay, boleh mengelirkan jika tidak ditulis dengan baik. Okay, boleh mengelirkan jika tidak ditulis dengan baik. Kemudian padanan, terdapat banyak fakta yang berkaitan. Okay, boleh mencakupi topik yang luas, sama juga perskoran pun mudah. Boleh mengelirkan jika tidak ditulis dengan baik. Okay, contoh ya, ada satu item saya jumpa. Pendidikan Islam. Okay, pendidikan Islam. Apa yang ditulis oleh guru berkenaan ialah peristiwa Ashabul Kahfi. Okay, peristiwa Ashabul Kahfi berlaku di mana? Okay, ada cikgu-cikgu pendidikan Islam tak kat sini? Ada cikgu-cikgu pendidikan Islam? Peristiwa Ashabul Kahfi berlaku di mana? Ada? Of course tak ada. Kita ada kan? Okay, tak apalah. So, pelajar itu menjawab peristiwa Ashabul Kahfi berlaku di negara tertentu lah. Ada negara tertentu. Okay. Tetapi cikgu tu menandakan salah. Kenapa salah? Cikgu tu kata peristiwa Ashabul Kahfi berlaku di gua. Kan? Berlaku di gua. Betul jugalah. Dan kalau tempat yang dinyatakan oleh pelajar berkenaan betul, so pelajar itu pun betul jugalah. That's why itu boleh mengelirkan jika tidak ditulis dengan baik. Okay. Mengisi tempat kosong. Jawapan pendek yang tepat boleh mencakupi topik yang luas. Oh sorry, yang ini tadi padanan Untuk yang tadi, contoh tadi ialah untuk yang mengisi tempat kosong. Mengisi tempat kosong. Okay. Kan ada jawapan pendek kan, berlaku di mana kan. Begitu juga kalau kita tanyakan kemerdekaan Tanah Melayu. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada
So maknanya kalau pelajar yang lemah mungkin pada siapa, so interpretasinya berbeza. Pada apa? So kalau nak jadikan dia lebih tepat, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun. Okay, pada tahun. Pada apa kan? Jadi mungkin bawa interpretasi yang berbeza lah. Tapi it's okay lah. Mungkin ada yang keliru dan mungkin ada yang tak. Tetapi kita sebagai seorang pembina pembina item, make sure isu-isu ini perlu dikenal pasti terlebih awal. So maknanya bila kita membina tu bukan kita seorang lah. Sangat bagus kalau kita dapat membinanya dan dibincangkan dalam kita punya grup. Mungkin grup di jabatan kita, okay, panitia kita, okay, mungkin ada 2-3 orang yang membincangkan. So item ini adakah sesuai ataupun tidak. Itu perlunya tadi yang dipanggil sebagai specification table. Specification table, okay, ini spesifikasinya. Ini itemnya, mencapai ataupun tidak. Itu satu. Okay. Dari segi kualiti itemnya, penulisan itemnya, adakah dia berkualiti, jelas ataupun tidak. Adakah dia bias kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Adakah menggunakan bahasa yang sukar untuk difahami. Kan? Okay. Itu antaranya lah. Okay. So perbincangan itu sangat baik. Okay, perbincangan sangat baik bagi mereka yang ada kawan-kawan yang membantulah. Tapi kalau ada kawan-kawan yang kaki condemn je kan, apalah kau ni dah ikuti kursus bengkel KB 9,000 ni kan, masih lagi tak faham-faham lagi, contohlah kan. Okay, saya gurau je jangan marah. Nanti left group pula semua ni. Okay, so kita ada respon dipilih. Ini seperti yang saya katakan tadi, okay, pada sesi yang kedua tadi, okay, kita ada respon dipilih, respon dibina. Okay, untuk respon dipilih, aneka pilihan, betul salah, padanan, ringkas, jawapan pendek, lengkap dan melabel, produk, laporan, okay, prestasi, esei, lisan, pemerhatian dan juga penilaian kendiri. Okay, so yang ini adalah, ini pun tadi saya dah terangkan, okay, tapi saja je saya untuk revise semula, untuk mudah-mudahan boleh ingat lagi lah. Okay, so ini ciri item objektif. Okay, so kita petang ini kita fokuskan kepada item yang berbentuk objektif dan juga item subjektif. Okay, so first kali kita kena kenal pasti apa kualiti, ciri-ciri item objektif yang berkualiti. Itu yang pertama. So bila kita dah ada konsep asasnya, ini adalah kualiti item yang berkualiti. Dan bila kita amalkan, barulah okay, item yang berkualiti dia ada 10 step contohnya. Ada ciri 10 ciri. Yang pertama macam ni, yang kedua macam ni. Dan bila kita menulis tu kita ingat kembali apa konsep itu. Dan barulah item kita yang kita bina itu berkualiti. Okay. So kalau kita konsep pun kita masih belum masih lagi ataupun mungkin kita tidak mementingkan konsep asas itu, okay, dan kita bina saja. So pastilah kita tak tahu mana yang kualiti item yang berkualiti ataupun yang tidak berkualiti kan. So kebarangkalian untuk menghasilkan item yang berkualiti kerana kita tidak menguasai konsep asas tadi, so agak sukarlah untuk kita menghasilkan yang berkualiti itu. Dia punya chances dia rendah lah. Okay, memerlukan murid memberikan jawapan. Yes, of course, memberikan murid memberikan jawapan. Jawapanlah pilih, sama ada dia pilih daripada senarai atau menulis perkataan, frasa ataupun simbol. Okay, so ini adalah objektif, tidak dipengaruhi oleh pemeriksa. Itu kekuatan item objektif tadi. So item aneka pilihan, yang penting ini. Okay, ini kelebihan dah ada, kelemahan dah ada. Okay, tetapi yang ini yang saya nak fokuskan, pengetahuan tentang istilah. Okay, pengetahuan tentang istilah. So apa istilah? Istilah contohnya apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri adalah istilah. Kebahagiaan. Okay. So kalau contohlah kan, kalau tuan-tuan nanti buat kajian kan, okay, tentang ciri-ciri suami yang didambakan lah, contoh. Ciri-ciri suami yang didambakan. Ada tak ciri-ciri suami yang didambakan, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh share? Ciri-ciri suami yang diidam-idamkan, apa ciri dia? Ada tak? Ke semua ni marah dekat suami sekarang ni? Bertanggungjawab. Okey, bagus. Bertanggungjawab. Pengumuman dia, saya nak bagi tahu Rajin. saya ada jual kuitan London Almond. Rajin cedai kainnya. Okey, rajin. Okey, lagi?
Apa? Apa lagi? 2 je. Kaya tak nak? Yang kacak? Penyayang. Penyayang. Ini kita keluar sikit ya. Kita keluar sikit sebab saya nak tunjukkan bahawa peri pentingnya bila kita dapat definekan kita punya prestasi yang kita nak ukur tu. Kalau dalam bidang psikologi kita panggil dia sebagai konstruk yang kita nak ukur tu. Begitulah juga dengan prestasi. Okey. Penyayang. P-Y-A. Penyayang. Lagi? Apa dia? Dia tak? 3 je Baguslah. Kaya tak nak kaya? Nak. Kaya Kaya. Kaya. Dia tagline siapa dia tak handsome tak apa, janji kaya kan. Okey. Lagi? Ini je. Ada lagi tak? Mungkin bagi 2 lagi. Tak ada Baguslah. You all semua ni memang zuhud lah, zuhud. Maknanya terimalah apa yang ada kan. So saya gurau aja. Okay, so di sini bila kita nak mengukur suami yang suami idaman. Okay, suami idaman. So kita ada 4 ciri ni. Bertanggungjawab, rajin, penyayang, kaya. Okay, so ini adalah ciri-ciri suami idaman. So bertanggungjawab ni macam mana? Dia perlulah diterjemahkan dalam bentuk yang observable. Maknanya boleh diperhatikan. Bertanggungjawab tu macam mana? Bertanggungjawab. Apa ciri-ciri orang yang bertanggungjawab? Apa ciri yang bertanggungjawab? Contoh Beri nafkah. Beri nafkah. Okay. Contohnya 7,000 sebulan contoh. Boleh? Baguslah. Perempuan ni dia tak dia sanggup menerima apa yang ada lah. Bagus. Bertanggungjawab, beri nafkah. Okay. Beri nafkah. Lagi? Beri nafkah. So macam mana kita nak ukur dia beri nafkah? Contoh dia beri nafkah dari segi keuangan 7,000 sebulan. So ini kita boleh ukur. Tengoklah kat bank kan. Ada tak dia masukkan bank in 7,000? So kalau ada, maka kita kata dia bertanggungjawab. So maknanya begitu, dalam konteks kita membuat pentaksiran pun, okay, kita mesti clear apa benda yang kita nak ukur itu. Apa benda yang kita nak ukur. Contoh kan, terutamanya efektif, kerjasama. Macam mana you nak ukur kerjasama itu? Then you kena define kan kerjasama itu apa. Contohnya, okay, menolong kawan dalam aktiviti kumpulan. So itu mungkin boleh diperjelaskan lagi. Boleh diperjelaskan lagi. That's why untuk yang non-kognitif ni, okay, khususnya untuk yang efektif untuk yang efektif ni selalunya memang sukar untuk kita dapat gambaran yang sukar untuk diukur lah. Walaupun kita tahu bahawa kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan kita ada melahirkan insan yang menyeluruh, seimbang kan. Okay, dari semua tu. Tetapi bukan mudah untuk kita ukur. Kalau kita tengok daripada zaman pentaksiran yang berasaskan peperiksaan tu, kognitif semua kan. Kebanyakannya kognitif, tapi untuk efektif ada tetapi kurang. Ada, kognitif efektif ada, that's why kita ada apa yang dipanggil sebagai taksonomi kognitif itu, dan juga efektif dan juga psikomotor. Tetapi untuk yang efektif ni dia kurang. Okay, macam mana nak ukur contohnya bertanggungjawab? Itulah perlu didefinekan secara detail. Rajin pula nak ukur macam mana? Okay, penyayang. Okay, penyayang. Penyayang selalu cakap I love you contohnya. Okay, satu hari kena cakap 500, okay, 50 kali. Barulah dia seorang yang penyayang. Maknanya kita sebagai seorang pentaksir perlulah definekan apa atribut ataupun apa konstruk yang kita nak ukur itu dengan jelas dan boleh ditaksir. Okey, seterusnya lah pengetahuan tentang fakta khusus. Okey, fakta khusus, okey. Contohnya macam tadi kemerdekaan, okey, pada tahun 1957. Okey, pengetahuan kaedah dan prosedur, okey, pengetahuan kaedah dan prosedur. Okay, and then penggunaan fakta, hubungan sebab dan akibat. Okey, jangan risau, saya akan bagi contoh untuk setiap satu ini. Contoh nanti kita tengok komponen dulu. Komponen item aneka pilihan, dia ada stimulus. Ini adalah rangsangan. Rangsangan ni boleh berbentuk raja, boleh berbentuk jadual. So khususnya yang berbentuk jadual ni untuk item-item yang kebat lah, aras tinggi.
Okay, mungkin melalui jadual yang diberikan, katalah ada 2 jadual, dia boleh analisis kedua-duanya dan buatkan rumusan mana satu yang lebih baik. Itu bolehlah kemahiran berfikir aras tinggi itu. Okay, dia analisis dan dia buatkan kesimpulan. Macam tu. Tapi mungkin kalau untuk yang create tu agak sukar lah untuk diukur melalui item yang berbentuk sedemikian tu. Okay, so ini stimulus. Ini apakah nama buah di atas? Okay, banana ataupun pisang. So ini soalan ini dipanggil sebagai stem. Soalan ini dipanggil sebagai stem ataupun pernyataan soalan lah. Okay, yang ini adalah rangsangan sahaja. Kalau rangsangan ni tak ada pun tak apa, tak ada pun tidak mengganggu pernyataan kita ni, so tak payahlah letak. Sebab kita perlu memasukkan hanya yang penting sahaja. Yang penting sahaja dalam kita punya soalan ujian. Okay. Atas ni gambar monyet. Okay. Bawah ini soalannya tentang pisang. Okay. Mungkin mungkin tak begitu relevan lah. Tak begitu relevan. Okay. So maknanya mesti ada kaitan antara gambar dengan soalan ataupun stem ini. Contoh kalau saya buang yang ini, stimulus ini, apakah nama buah di atas? Dah tak ada buah lah kat sini kan. So macam mana nak jawab soalan ni? So maknanya peri pentingnya stem dalam soalan ini. Macam tu. So kalaulah kata buang je gambar ni tak ada, so maknanya boleh je jalan ataupun boleh ditakbirkan item berkenaan. So that's it. Sudah memadai. Kadang-kadang kita buat pernyataan yang panjang-panjang yang ke atas ni kan. Tetapi tidak ada kaitan sangat, tidak membantu sangat pelajar untuk menjawab tu. So satu, pelajar telah membaca pernyataan itu membuang masa dia. Sedangkan dia ada limited of time. So maknanya kena pastikan hanya yang penting saja yang ada kaitannya dengan kita punya stem itu. And then di bawah ni kita ada apa yang dipanggil sebagai pengganggu ataupun distractor. Okay. Distractor. Distractor. So tugas kita sebagai seorang pembina item, pastikan bahawa distractor ini ataupun pengganggu ini dia cukup boleh menarik pelajar-pelajar yang lemah untuk memilihnya. Contohnya, yang ini kita panggil sebagai kunci. Kunci jawapan betul ni kita panggil sebagai kunci. Saya tulis dulu ya. Jawapan betul kita panggil sebagai kunci. Contoh item yang kurang baik Contoh, apakah nama buah di atas? A, kucing. B, pisang. C, kereta. D, anjing. Okay. So of course lah B, C dengan A bukan buah. So mudahlah pelajar ini untuk memilih B itu pisang. Kecuali lah memang yang mungkin yang ada lemah dari segi fikiran mungkin pilih dah ni kan, ataupun careless dan sebagainya. Kan? Okay. So maknanya di sini bila kita membina item itu kita kena pastikan bahawa dia punya distractor, dia adalah dalam kategori yang sama. Dalam kategori yang sama dengan kita punya kunci itu. Kalau membicarakan berkenaan dengan buah, so maka semua sekali buah. Macam tu. Okay, tak bolehlah selain daripada itu. Kerana itu akan menarik pelajar-pelajar yang lemah ataupun untuk memilihnya lah. So itu akan memberikan hint. Kalau tadi saya katakan tadi di sini ini anjing, kereta, kucing. Sebenarnya ketiga-tiga ni memberikan hint. Cikgu saja nak bagi markah tinggi pada pelajar ni kan. So just pelajar ni, oh ini pisang, buah, macam tu. Okay, boleh? Jelas ke? Ada apa-apa nak tanya? Senyap je. Malu je. Janganlah malu. Saya pun malu dengan you all kalau you all malu dengan saya. Okay, clear? Okay, baik. Baik, Alhamdulillah. Okay, so hopefully tuan-tuan dan puan-puan ada dapat something lah pada petang ini dan juga sesi yang pagi tadi boleh diamalkan dalam membina atau melaksanakan pentaksiran dalam konteks di bilik darjah di institusi masing-masing. Okey, seterusnya lah dari segi pengetahuan istilah. Tadi saya katakan untuk item objektif aneka pilihan ni dia sesuai untuk pengetahuan berkaitan dengan istilah. Antara berikut yang manakah menjelaskan maksud tayamum? Maksudlah sebab ada istilah kan. Dan lagi di dalam bilik darjah kita dah ajar dia tayamum ialah apa. Tayamum ialah apa? Maknanya kita dah ajar dah. Maknanya dia just recall sahaja.
Dia recall sahaja. Mengingat je. Apa maksud tayamum? So kalau tayamum ialah apa? Tayamum ialah apa? Tayamum ialah apa? Itu hanya mengingat sahaja. Okay? Dia recall kembali. Caranya diajar dalam bilik darjah. Okey, di manakah Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan? Ini pengetahuan fakta khusus. Di manakah dilahirkan? Contoh, katalah di sini di Mekah. Okey. Kemudian di rumah. Okey. Kemudian di mana-mana lain lah. So maknanya, contoh di sini, kalau ianya berbeza, sama juga macam yang tadi, kes tadi. Dia benda yang berbeza. Okey, aspek yang berbeza. Negara dan juga tempat lah. So yang mana satu yang tuan-tuan nak. Okay, so kalau macam ni, dia boleh mengelirukan pelajar kita. Di rumah pun betul, di Mekah pun betul misalnya lah. Kan? So maknanya kita perlulah menuliskan distractor itu, distractor yang make sense, okay, dan sesuai. Serta dia mesti dalam kategori yang sama dengan kita punya kunci tu. Okay, seterusnya. Pengetahuan kaedah ataupun prosedur. Okay, pengetahuan kaedah ataupun prosedur. Ini pun sesuai untuk diukur menggunakan multiple choice item. Langkah pertama dalam mengambil wuduk ialah apa? Lebih kepada pengetahuan lah. Ataupun mungkin melaksanakannya macam mana. Kan? So maknanya pengetahuan berkaitan dengan kaedah ataupun prosedur. So dia kena ingat lah. Dan ingatan ini pastinya telah diajar dalam konteks di bilik darjah. Okay. Murid-murid semua, okay, untuk mengambil wuduk langkah pertama ialah apa? Dan barulah kita boleh uji dia, okay, dalam ujian kita, sama ada ujian sumatif. Okay, so ini dipanggil sebagai masih lagi mengingat. Okay, ini penggunaan fakta. Antara berikut manakah adalah contoh penggunaan hukum mat asli yang betul? Kalau macam ni, dia dah step further. Okay, so sekarang ni dalam konteks di bilik darjah, kita dah ajar dia tentang contoh hukum mat asli. Okay, hukum mat asli. Alif wa ya tu kan. Okay, alif wa ya tu kita dah ajar. Okay, mat asli ialah bila apa-apa ni bertemu dengan alif wa ya. Okay, contoh dia. Kalau contoh itu berbeza dengan A, B, C, D ni, okay, maka dia adalah kefahaman. Dia mengukur tentang memahami. Macam tu. Okay, maknanya dia lebih kepada memahami. Tetapi kalau contoh yang kita beri di sini, kita punya pilihan jawapan adalah sama macam yang kita tunjukkan dalam di bilik darjah, maka dia akan jadi mengingat. Okay, so maknanya kena dapat bezakan itu. Okay, seterusnya hubungan sebab akibat. Allah melarang umat Islam terlibat dengan riba kerana apa? Kerana apalah? So ini lebih kepada hubungan sebab akibat. Dan seterusnya ialah menjustifikasi kaedah ataupun prosedur. Mengapakah umat Islam perlu mematuhi rukun tertib dalam solat? Mengapakah umat Islam perlu mematuhi rukun tertib dalam solat? Okay, so ini kaedah ataupun prosedur. So ini prinsip umum untuk item yang berbentuk aneka pilihan. Okay, so dia mestilah ringkas, jelas, okay, dan di bold jika, okay, di bold. Ini arahan bagi item, ringkas, jelas dan di bold. Okay, kalaulah item itu ada bahagian-bahagian yang tertentu, sewajarnya mesti ada arahan bagi setiap bahagian itu. Tetapi kalau hanya ada satu bahagian saja, okay, maksudnya semua item objektif saja ke, kan? Kadang-kadang waktu exam tu ada yang objektif, ada bahagian B, essay, kan? So maknanya perlu arahan bagi kedua-dua bahagian. Tapi kalau hanya satu sahaja, so memadai satu sahajalah arahan yang diberikan. Mungkin di awal page yang luar ke sudah memadai. Hanya jika ada rajah, pernyataan jadual dinyatakan sebelumnya. Contoh, baca perenggan atau puisi atau rajah, peta di bawah dan jawab soalan 18 dan 19. Okey, seterusnya lah elak pengulangan ayat pada pilihan jawapan. Contohnya, bilakah negara kita mencapai kemerdekaan? Okey, bila cikgu-cikgu semua negara kita mencapai kemerdekaan? Ingat kita? 1957. Wah, hebat. Okey, kalau saya ada kat sana bolehlah kita bagi hadiah ke apa kan. Terima kasih. Okey. So di sini 1957. So untuk mengurangkan masa pelajar kita ida menjawab, okay, mengurangkan masa dia. Of course lah ada pelajar soalan-soalan sebegini, ialah kita mungkin oleh kerana kita dah dewasa, cepat je kita nampak 1957. Tetapi ada kategori pelajar, dia kena baca satu-satu. Bilakah negara kita mencapai kemerdekaan? Pada tahun 1947.
pada tahun 1957, pada tahun 1967, pada tahun 1977. Okay. So dia membaca pada tahun itu pun sebenarnya sudah memakan masa. Okay, so dia buang masa lah. Sedangkan masa untuk dia membaca pada tahun itu boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Contohnya yang lebih baiklah negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1947, 1957, 1967, 1977. Yang ini pun sebenarnya kalau nak diikutkan, okay, kalau nak diikutkan lagi dia mesti homogeneous. Okay, jangan dia jadi heterogeneous. Homogeneous ni artinya dalam bentuk satu kelompok yang sama je. Contohnya di sini yang sama ialah 7. 7. Nanti kira 47 ke 57. Ke 67 ke 77. Contoh kan bagi pelajar-pelajar yang lemah. Pelajar yang yang pencapaian tinggi is okay lah. Mungkin dia ingat dan sebagainya. Tetapi dia akan mengelirukan. That's why kita kalau distractor yang sedemikian yang dapat mengelirukan kita punya pelajar-pelajar lemah ni, kita katakan dia distractor yang baik. Okay. Walau bagaimanapun, okay, distractor ni kita boleh analisis dari segi kekuatan dia dan juga kelemahan dia. Itu masuk dalam analisis item lah. So maknanya kita kena bina item kita, kemudian takbirkan kepada para pelajar kita, and then kita dah dapat skor, kita analisis. Tengok item yang kita dah bina tu dari segi aras kesukarannya dan sejauh mana dia boleh mendiskriminatkan antara pelajar yang berpencapaian tinggi dengan berpencapaian rendah, dan juga kualiti distractor yang kita berikan kepada pelajar-pelajar ini. Okay. Ataupun mungkin ada juga yang mengelirukan, contohnya 1956, 1957, 1958, 1959. Itu pun kemungkinan kita boleh rasakan boleh menyebabkan pelajar kita yang lemah itu terkeliru. Okay, sebab tujuan ini pentaksiran dilaksanakan ni untuk mendiskriminasikan antara pelajar yang berpencapaian tinggi dengan berpencapaian rendah. Itu dalam ujian rujukan normal lah. Kita nak tengok siapa yang berpencapaian tinggi dan berpencapaian rendah. Macam tu. Okay, itu asasnya. Okay, ini untuk unit ukuran. Berapakah anggaran panjang bagi garis tersebut? 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ini contoh macam tadilah. Okay, so maknanya adalah lebih baik. Okay, adalah lebih baik. So yang ini pendek je kan. Kalau pendek ni maknanya kuranglah dari segi risikonya. Tetapi kalau pengulangan ini misalnya seperti ini, ulangannya panjang, so maknanya dia menyebabkan masa tu terbazir hanya untuk membaca jawapan itu. Okay, tapi kalau macam ni 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm pada saya masih lagi boleh diterima. Okay, walau bagaimanapun baik lagi kalau dapat buat macam ni. Berapakah anggaran panjang bagi garis tersebut dalam sentimeter? So 2, 3, 4, 5. Itu lagi baguslah. Okay. Ataupun unit ukuran, berapakah anggaran panjang bagi garis tersebut? 2 inci, 3 inci, 4 mm, 5 mm. Okay. So bila macam ni, so mungkin pelajar itu akan terkeliru. Okay. Atas sebab unitnya yang berbeza. Unitnya yang berbeza ni. So baik sekali jika dapat kita samakan. Tapi kalau ianya based on purpose, memang kita nak uji dia punya kefahaman dia, mungkin boleh kita tolerate lah. Nak uji dia dari segi penggunaan unit itu, unit piawai itu. Okay. Terusnya lah bold, maknanya kita gelapkan dia, memberikan penegasan pernyataan tertentu. So digalakkan hanya 5% saja kita gunakan. Okay, dalam kita punya kertas ujian tu 5%. So kalau kita ada 40 item objektif aneka pilihan, so lebih kurang berapa 5%, 10% ialah 4, so dalam 2 item saja. So dalam 2 item saja. Cukuplah penegasan tu. Contohnya, what does overwork mean? Okay, in this paragraph. Kita tekankan, khususnya kalau yang melibatkan bahasa kan. Bahasa tu selalu adalah dia minta apa yang dimasukkan dengan overwork ni. Contoh, istilah-istilah yang tertentu daripada petikan, daripada petikan itu kita nak tahu apa benda maksud dia. Okay, and then boldkan penggunaan pernyataan negatif ataupun kurang. Okay, manakah antara berikut bukan reptilia, RAP ke REP saya pun lupa lah cik reptilia ni. Okay, manakah antara berikut bukan reptilia. Okay, yang manakah antara berikut kurang tepat. Kenapa perlunya macam ni? Okay, perlu sebab takut pelajar kita itu terlepas pandang. Allah.
Okay? Pelajar kita itu terlepas pandang. Istilah yang negatif ini, bukan. Okay? Begitu juga dengan yang ini. So mungkin ada pelajar-pelajar yang careless. Okay? Bila kita boldkan dia, so maknanya dia nampak bahawa oh ini nak yang kurang tepat. That's why bila saya katakan bila pelajar ini menjawab item-item yang berbentuk objektif aneka pilihan ni, dia sebenarnya adalah perwakilan. So kita katalah dia salah untuk item kurang tepat ni. Salah itu disebabkan dia careless ke? Ataupun salah itu disebabkan memang dia tidak ada pengetahuan tentang pernyataan tersebut yang kurang tepat itu. So dia ada dua maksud yang berbeza. So kita tak tahu markah dia rendah sebab memang dia punya prestasi rendah dalam isi kandungan berkenaan ataupun disebabkan oleh careless itu. That's why dia adalah bukan indirect punya assessment. Tetapi kalau kita melaksanakan pentaksiran secara direct ataupun pentaksiran secara langsung, misalnya menggunakan pentaksiran alternatif untuk ataupun prestasi ataupun autentik. So kita boleh lihat direct. Boleh tak buat, boleh tak menyanyi? Boleh. Boleh tak menari? Boleh. Kita daripada dapat lihat secara langsung. Tetapi kena ingat setiap satu jenis-jenis pentaksiran ni ada kekuatan dan juga ada kelemahan masing-masing. Okay. Seterusnya ialah susunan pilihan jawapan. Okay. Susunan pilihan jawapan. Negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 47, 57, 67, 77. So maknanya akan mengelirukan kita punya pelajar. So maknanya kaedah seperti ini adalah sangat baguslah. Okay, and then susun pilihan jawapan antara berikut yang manakah mempunyai nilai yang paling besar. 0.01, 0.01 dan sebagainya. So dia mesti ada flow dia. Macam ni. Okay. Sikit kepada banyak. Macam tu. Okay. So konsisten lah. Ini dari segi kesahan muka lah. Okay. Kesahan muka. Okay. Kesahan muka dia akan mempengaruhi emosi ataupun motivasi pelajar yang menjawab kita punya ujian itu. Okay. Okay. Ini adalah prinsip umum untuk membina item objektif aneka pilihan, iaitu bahasa yang jelas dan tepat. Of course, semua item yang dibina mesti menggunakan bahasa yang jelas dan tepat serta sesuai dengan tahap usia pelajar-pelajar kita. Okay, sesuai dengan tahap usia pelajar-pelajar kita. Jangan kita menggunakan bahasa yang terlalu bombastik yang tak diajar dalam konteks di bilik darjah kita. Okay, yang tidak digunakan dalam konteks bilik darjah kita. So maknanya istilah-istilah yang bombastik itu etiknya kita kena ajar dalam kita punya bilik darjah lah, barulah kita boleh tanyakan dia. Okay. Pernyataan negatif perlu bold ataupun italic ataupun huruf besar ni hanya 5% sahaja. Okay, hanya 5% sahaja. Jawapan tidak berulang, elakkan penggunaan selalunya ataupun biasanya. Biasanya burung boleh terbang, betul atau salah? So item ini mungkin boleh mengelirukan pelajar kita. Elakkan penggunaan semua di atas. Okay, semua di atas dan sebagainya. Nah, ini panduan-panduan saja. So sekarang ni kita dah tahu ciri-ciri item objektif aneka pilihan yang berkualiti, okay, yang disarankan oleh pakar-pakar dalam bidang pentaksiran. Okay, maka bila kita bina, okay, so susunan dia mesti daripada atas ke bawah. Tetapi tak adalah dosa kan sampai tahap berdosa untuk kita tak ikut tu jadi berdosa. Tidak. Sebenarnya dia nak mengurangkan ralat itu. Okay, kalau masih ingat tuan-tuan dan puan-puan masih ingat skor yang dicerap itu sama dengan skor yang skor apa yang dipanggil sebagai skor true score dan juga skor ralat itu. So maknanya kita nak minimizekan ralat itu. Dengan cara macam ni, cara-cara macam inilah. Gunakan bahasa yang tepat, jelas. Okay, dari segi distractornya mestilah boleh menarik pelajar-pelajar yang berpencapaian rendah. Okay. So maknanya ini adalah prinsip-prinsip umum yang mungkin ataupun yang digalakkan untuk kita patuhi. Okay, itu item aneka pilihan. Setakat ini ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Mungkin nak share ke? Mungkin ada saya terlepas sesuatu ke? Ada? Doktor? Ya, silakan. Kalau aneka pilihan tu yang ada satu contoh yang ada pecahan yang menggunakan huruf Roman tu. Ya, okey. 1, 2, 3, 4, 5 tu. Ya. Kenapa cikgu yang tu? Yang tu pembinaan kita punya jawapan tu macam mana pula? Okey. So maknanya antara lain
Okey, kalau untuk item yang katalah, okey, satu apa kan, satu Roman apa dia? Okey. Dua Roman apa dia? Okay. Tiga Roman apa dia? Empat apa dia? And then A satu dan dua. Sorry okay. B dua dan tiga. Okay. C, saya tak ingat nama dia ni. Apa nama dia? Nanti kalau ada saya sharekan ya. Satu, dua, dan empat contoh. Okay. D semua di atas contoh. Okay. Sekarang ni yang saya jumpa, okay, pernyataan tu samalah. Pernyataan tu mesti menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Okay. Dari segi, misalnya dari segi ni, okay, kita kena dicadangkan untuk buat seperti ini. Maknanya ada flow daripada yang sikit kepada yang banyak. Itu prinsip-prinsip umum dia lah. Dan satu lagi yang penting ialah ini, elakkan penggunaan semua di atas ni lah. Kerana dia memberikan, nak cakap macam mana semua di atas tu kan. So dia akan kebarangkalian untuk pelajar itu melakukan kesilapan lah kan. Semua di atas itu adalah bagi pelajar-pelajar yang lemah ni adalah tinggi lah untuk dia buat kan. Okay, semua di atas. Okay, kita tengok kepada item betul salah pula. Okay, murid menentukan sama ada satu pernyataan betul atau salah. Okay, sama ada betul ataupun salah. So dari segi penulisan dia punya stem tadi tu masih sama lagi. Okay, stem dia ataupun pernyataan soalan itu masih sama lagi. Murid menentukan sama ada satu pernyataan betul ataupun salah. Hanya ada dua pilihan, betul ataupun salah. Tetapi kelemahan dia ialah boleh berlakunya tekaan 50% untuk betul. Okey, tapi tak apa. Kita janganlah tengok kelemahan saja. Jadi kita kena tengok hasil pelajaran kita sesuai tak diukur dengan item betul salah ini. Okey. Contohnya arahan, tandakan pada pernyataan betul dan pangkah pada pernyataan salah. Okey. Ni semaknanya mudahlah ni. Membaca doa kunut, okey, rokok merupakan salah satu berkah solat. So betul ataupun salah. So panduan dia ialah, okey, panduan dia untuk penulisan arti yang betul salah, generalisasi. Kalau kita nak buat generalisasi, tetapi pastikan bahawa generalisasi ni dia maknanya semua boleh terima. Semua boleh terima. Kalau tadi untuk aneka pilihan dicadangkan janganlah kita buat semua ataupun ialah item sedemikian ni. Tetapi untuk yang panduan item betul salah ni, kalau kita nak menggunakan semua, pastikan dia punya fakta itu memang diterima oleh semua. Memang diterima oleh semua. Contoh fakta yang diterima oleh semua ialah katalah bulan. Okay. Ada 12 bulan dalam setahun. Contoh kan, boleh diterima oleh semua kan. Okay. Tetapi tak bolehlah guna semua atau kebanyakan ini. Okay, itu contohnya. Kemudian perbandingan. Perbezaan antara apa dengan apa ialah apa. Okay. Situasi jika apa maka akan berlaku apa. Hubungan semakin tinggi maka semakin rendah misalnya. Okay, penjelasan tujuan dilaksanakan ialah apa. So betul ataupun salah. Contohnya ialah apa. Prosedur satu kaedah ialah apa. Penilaian kaedah yang paling sesuai untuk ni apa-apa dia. So ini adalah item betul salah. So prinsip umumnya ialah satu idea sahaja pada setiap soalan. Okay, kurangkan pernyataan yang negatif. Okay, and then elakkan pernyataan yang umum, elakkan pernyataan yang terlalu panjang. Okay, tulis dengan jelas. So apa sebenarnya matlamat yang kita nak capai dalam memberikan ujian kepada pelajar? Adakah kita nak menguji bahasa dia? Adakah kita nak menguji prestasi dia? Okay, kalau mata pelajaran kita adalah mata pelajaran bahasa, of course lah kita nak menguji bahasa dia. Then bolehlah gunakan item-item yang mempunyai bahasa-bahasa yang tinggi lah ataupun yang sesuai lah dengan tahap apa dia punya kursus yang kita ajar itu, topik-topiknya. Okay, tetapi kalau kita menguji tentang, misalnya kita menguji tentang mata pelajaran matematik, okay, menguji tentang mata pelajaran matematik, maka bahasanya tu menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan tahap usia pelajar-pelajar kita lah. Itu lebih mudah. Sebab kita bukan nak menguji bahasa itu. Okay, seterusnya item padanan. Okay, dia ada dua set maklumat.
perkataan, konsep, prinsip, pernyataan yang berkaitan. Maklumat dalam set pertama perlu berkaitan dengan set kedua. Okay, semua mengukur pengetahuan berkaitan fakta yang berhubungan. Kalau nak lagi bagus ya, untuk ujian padanan ni saya percaya KB saya tak tahu ada ke tidak. Okay, tapi jaranglah dah ini untuk padanan ini. Okay, untuk awal persekolahan ataupun prasekolah tu mungkinnya. Okay, tetapi tak salah sebab kita boleh tengok apa dia pun sangat berkualiti. Dia lagi berkualiti jika pilihan yang pertama ni katalah ada 5, ada 4, di sebelah sini akan ada 3 je. Yang itu akan jadi sangat berkualiti. Maknanya pelajar kena pilih yang mana yang sesuai ni dengan ada baki satu lagi. Itu kita boleh tingkatkanlah dari segi kualiti tu. Okay, arahan jelas, aras kesukaran setara, pernyataan perlu mempunyai perkaitan yang tepat. Okay, di padanan juga ni. Okay, item pelengkap iaitu mengisi tempat kosong. Okay, item terdiri daripada stimulus dan pernyataan mengenai ruang kosong untuk diisi pelajar. Okay, sesuai untuk mengukur pengetahuan berkaitan dengan istilah, fakta, kaedah dan juga prosedur. Okay, ini item mengisi tempat kosong terdiri daripada stimulus dan pernyataan yang mengenai ruang kosong untuk diisi pelajar. Selalunya kalau tak silap saya dalam bahasa Inggeris dia ada dipanggil sebagai close. Item yang berbentuk close ya. Tak tahu, saya tak ingat nama dia, close tu. Okay, maknanya ada satu perenggan, okay, dia akan ada yang dikosongkan pernyataan itu dan pelajar-pelajar perlu mencari apa pernyataan yang paling sesuai di situ. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Okey ke? Masih boleh lagi? Saya dengar macam bunyi ayam tu. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, ini semua just maksudnya lebih kepada ciri-ciri dia. So kalau kita tak ingat ciri-ciri ni, saya pun bukannya ingat sangat dari segi ni. Maknanya kita just prinsip umum sajalah kan. So bila kita nak bina tu, kita boleh letakkan nota kita lah sebagai panduan nak membina item. Contohnya item aneka pilihan. So ada satu nota atau maklumat, okey, ni adalah ciri-ciri dia. Selari dengan hasil pembelajaran, mesti menggunakan item yang atau pernyataan yang tepat, menggunakan bahasa yang mudah. So itu boleh dirujuk dari masa ke semasa. Tak ada masalah. Okey. Prinsip umum dia adalah arah kesukaran item setara, bilangan perkataan dan ruang kosong yang setara. Perkataan yang dikosongkan perlu pentinglah. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong. Okey. Contohnya dalam karangan tu, okey, semuanya kosong kan, hanya 1-2 saja yang tinggal. Nyayalah student kita lah macam tu. Apa nak jawab ni kan? Okey, selalunya satu lah. Okey, dalam satu pernyataan itu. Okey. So dan yang terakhir sekali ialah item essay. Okey, sebelum kita bina item, yang terakhir sekali ialah item essay. Ini mempunyai respon ataupun jawapan yang terbuka ataupun yang terhad. Okey, essay itu ada 2 seperti yang saya terangkan di awal kuliah tadi. Dia ada 2 iaitu terhad dan juga terbuka. Okey. So sesuai mengukur tahap kognitif yang tinggi. Essay respon terhad dan juga respon terbuka. Okey. So sesuai untuk mengukur aras kognitif yang tinggi. Maknanya kita bagi-bagilah. Okey, bagi-bagi. Item objektif aneka pilihan, okey, sampai satu tahap, ini sesuai dengan dia. Bagi yang tak boleh, susah untuk dibina, kita bagilah item essay. Macam tu. Okay. So maknanya akan ada kekuatan item objektif ataupun tradisional dengan alternatif. Macam tu. Okay. So prinsip umumnya lah item hendaklah padat dan jelas, arah kesukaran yang setara dengan markah. Arahan hendaklah jelas, contoh panjang jawapan, markah dan lain-lain. Okay. Kata tugas dia. Okay. Contohnya apakah? Ini memberikan maklumat yang khusus ataupun spesifik. Bagaimanakah? Memberi penerangan mengenai cara, langkah-langkah, prosedur. Okay. Contohnya kalau kita nak mengukur aras create kan, ciptakan satu langkah ataupun ciptakan cara, okay, bagaimana untuk mengatasi COVID-19 ini, contoh kan, okay, peningkatan COVID-19. So dia memberikan idea seperti itu. Okay, bandingkan, menyatakan persamaan dan perbezaan, bezakan, menyatakan perbezaan atau kelainan dua perkara, bincangkan, membezakan penerangan, okay, huraikan, memperlihatkan sesuatu isu, okay, cadangkan, mengemukakan suatu idea ataupun pendapat. Okay, yang ini item respon terhad. Okay, so bentuknya macam ni. Ada yang panggil dia sebagai apa ya, dia panggil tu? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, item struktur. Item struktur. Okay, so ikutlah mana-mana yang tuan-tuan nak panggil, tak ada masalah, tapi bendanya itulah.
Okay, sesuai mengukur pengetahuan, kefahaman dan aplikasi ataupun penyelesaian masalah yang mudah. Boleh jawab dalam bentuk lebih daripada satu patah perkataan. Okay, ini contoh item dia. Okay, ini item respon terbuka. Contohnya ialah huraikan tindakan penjajah British yang membawa kepada penentangan tersebut. So ini adalah dalam bentuk esei. Esei yang terbuka lah. Dia boleh jawab macam tu. Okay, so ini adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sesuai untuk mengukur responsiviti tinggi, mengelakkan tekaan. Of course tak boleh nak teka lah. Okay. Bila respon yang dibina ni, memang pelajar suka lah nak teka kan jawapan tu. Dia ingat-ingat macam tu. Okay, mengelakkan tekaan dan item mudah dibina. Memang mudah dibina. Okay, so kita ada isi penting. So create lah ayat dia. Bagaimanakah apa-apa fakta macam tu. So arasnya tinggilah. Bagaimana tu kan. Dia perlu menghuraikan. Huraikan. Dengan contoh lagi, lagilah tinggi. Okay, kelemahan, persempelan kandungan yang kecil, semakan mengambil masa yang lebih lama, semakan kurang objektif. Itu kelemahan dia. Setiap satu jenis mesti ada kekuatan dan kelemahan. Kalau kita dapat gabungkan, okay, kedua-duanya, so dia akan jadi satu bentaksir yang mantap. Okay, dan ciri-ciri item yang baik, akur kurikulum. Okay, item yang dibina mestilah dalam cakupan kurikulum. That's why langkah pertama tadi, mesti selari dengan kita punya hasil pembelajaran tu. Akur spesifikasi, jenis dalam bentuk item dalam spesifikasi, kandungan kursus yang dicakupi, aras kemahiran. So mematuhi jadual spesifikasi ujian. Akur peluang, yang peluang ini lebih kepada macam peluang pelajar untuk menunjukkan prestasi dia yang pada tahap yang optimum lah. Mungkin dari segi masa dia, dari segi akses kepada bahan-bahan. Okay. Kemudian ketepatan, konstruk, konteks dan juga tajuk. Okay. Mendapati konstruk iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai mesti mengikut tajuk atau konteks yang diharapkan. Okay, and then kejelasan, rangsangan mestilah berfungsi tidak memberikan panduan ataupun clue kepada jawapan, sesuai, relevan dan tepat. Okay, kemudian pokok soalan, okay, tugasan dan arahan yang jelas, okay, bahasa, istilah dan tanda baca, bahasa yang mudah difahami, and then kesesuaian dan segi aras dia, okay, kita tengok sesuai ataupun tidak dari segi aras dia. Ini adalah panduan-panduan umum lah. Okay. Ini adalah panduan-panduan umum yang boleh kita jadikan dia sebagai panduan untuk membina item kita. Okay. Sekarang masuklah kita macam mana kita nak bina item ujian itu. Okay. Boleh kita rehat 3 minit? Is it okay? Rehat doktor. 3 minit. Okay. Officer. Mereka dibagi pegawai. Okay, kita sambung sikit lagi ya cikgu-cikgu. And then lepas ni kita akan buat aktiviti. Okay. Baik, so kita dah tahu ciri-ciri tadi. Okay, ciri-ciri item aneka pilihan, item esei terhad, item esei terbuka. Okay, so sekarang ialah nak membina itemnya. Ini yang sangat kritikal lah. Contoh ya, so first kali kita mesti kenal pasti apa dia punya isi penting yang kita nak bagi setiap topik itu. Okay, dan barulah bina item ujian mengikut format yang kita rasakan itu adalah yang paling tepat untuk mengukur hasil pembelajaran ataupun isi berkenaan. Okay, contohnya, katalah kita ada Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okay, katalah aras yang kita nak ialah aras mengetahui. Okay, aras mengetahui ni maksudnya kita dah ajar dalam di bilik darjah dan pelajar hanya keluarkan semula. So, yang mana yang sesuai? So, kalau kita tengok jadual-jadual yang saya tunjukkan sebelum ini, kalau untuk berkenaan dengan fakta seperti ini adalah aneka pilihan ataupun item-item yang berbentuk pengetahuan, so maknanya kita item yang respon yang dipilih. So ini salah satu caranya lah. Contohnya ialah bilakah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. So bilakah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, so kita tulislah 1947, 57, 67, 77 dan sebagainya. So aneka pilihan. Ataupun kita boleh juga dalam bentuk yang terbuka seperti ini. Yang ini dalam bentuk yang menyoal. Okay, tapi kita boleh terbuka seperti ini. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun berapa-berapa. Okay. So ini lebih bolehlah digunakan, dipraktikan. Ataupun betul salah, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okay, betul ataupun salah. So pelajar boleh pilih lah, betul ataupun salah. So yang penting ialah apa dia punya isi penting ini. Isi penting dia. Okay. So apakah isi penting dia? So ini item yang berbentuk jenis betul salah,
item yang berbentuk aneka pilihan. Okay. So tugas kita ialah yang pertama sekali tentukan apakah isi penting dia. Kemudian kita tengok kita punya JSU, dia nak aras apa. Contoh aras ni, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okay. So apa, kita boleh juga tukar dia kepada item yang lebih tinggi arasnya. Okay. Contohnya, apakah implikasi Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 kepada apa-apa-apa. So dia jadi aras yang lebih tinggi. That's why jadual spesifikasi ujian yang kita bina itu sangat penting untuk jadikan dia sebagai panduan. Apakah aras item yang kita nak ukur itu. Okay. Dan kemudian tentukan apakah jenis itemnya. Okay. Contoh lain. Okay. Dah habis dah slide. Okay. Contoh lain. Saya bagi contoh lain. Okay. Katalah. Contoh. Satu contoh. Rukun negara terdiri daripada, ada berapa rukun negara? 5 kan? 5 kan? Saja nak test cikgu semua. Okey. Rukun negara terdiri daripada 5. Okey. Kita nyatakanlah apa dia, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa. Okey. So katalah saya nak aras, kita mulakan dengan yang mudah dulu. Okey, aras pengetahuan. Okey, bukan aras pengetahuan, mengetahui. Okey, mengetahui. So kalau mengetahui, so di aras rendah, maka kita pilih sama ada item aneka pilihan, padanan, ataupun mengisi tempat kosong, ataupun betul salah. So nak pilih yang mana? Pilihlah mana-mana salah satu kan. Okay. So satu cara, okay, katalah kita nak item pelengkap. Okay. So barulah kita buat kita punya pernyataan item ni. Okay. Rukun negara. Okay. Sekejap. Okay. Rukun negara yang pertama ialah okay, item pelengkap ni. Tak boleh ni, rukun negara yang pertama tak boleh. Rukun negara terdiri daripada okay. 5. Contoh macam tu lah. Tapi item ni tak bagus lah untuk kita ni. Pelengkap ni. Maknanya tak berapa sesuai lah. Okay, tak berapa sesuai untuk mengukur ini. Okay. So paling sesuai. Okay, kalau kita buat macam ni. Rukun negara terdiri daripada apa? Macam tu. Terdiri daripada apa? So bila kita buat item macam ni. Tapi bagus ni. Rukun negara terdiri daripada apa benda yang kita nak nyatakan ni? 5 ke? Okay. Adakah 5 ke yang kita nak di sini? Adakah kita nak nyatakan pernyataan dia ke? So maknanya item pelengkap mungkin kurang sesuai bagi konteks yang ini. Okay, kita kena olah juga. Walaupun dia nampaknya macam mudah untuk dibina, tetapi sebenarnya tak semudah yang kita sangkakan. Okay, so katalah objektif aneka pilihan. Okay. Rukun negara terdiri daripada 5, iaitu apa dia? Okay. So item dia contoh berikut merupakan rukun negara, okay, kecuali kita boldkan kan. Okay. Kita letakkan apa dia? A, B, C, D. Macam tu. So maknanya kalau macam ni ada kecuali, kita ambil lah yang 3 berkaitan dengan rukun negara kita masukkan, and then 1 tu adalah yang lain. So nampak lebih mudah untuk kita bina yang ini. Tetapi untuk pelengkap tadi mungkin perlukan masa yang lama sedikit untuk kita createkan stem itu tadi. Okay. Ataupun mungkin katalah daripada sini kita nak buat kefahaman atau memahami. Okay, memahami. That's why perlunya kita familiar dengan kita punya taksonomi tu. Maknanya kita boleh differentiate antara memahami, antara mengetahui, antara mengaplikasi dan sebagainya. Okay, contoh item dia. Okay, yang ini katalah memahami.
Okay, so antaranya kita boleh gunakan kefahaman. So kita boleh gunakan misalnya, katalah saya berminat kepada item berbentuk esei. Okay, memahami dalam bentuk esei lah, tetapi tak sesuai kalau kita gunakan esei untuk aras yang rendah ini. Okay, ataupun saya letakkan dia aras menilai ataupun menilai. Okay. So kita buat esei. So katalah apakah implikasi sekiranya tiada rukun negara di negara kita. Ataupun boleh juga kalau kita nak create esei juga. Apakah bincangkan kaedah memperkasakan. Allah Akbar, tak muat dah. Rukun negara di negara kita. Contoh macam tu. So maknanya di sini, apa isi pentingnya, kemudian apa dia punya aras yang kita nak, apa itemnya, jenis dia, and then kita kena write down dia punya pernyataan dia lah. Kalau untuk esei, kita letakkanlah markah dia berapa. Apakah implikasi sekiranya tiada rukun negara di negara kita. So berapa markah dia. Macam tu. Okay, bincangkan kaedah memperkasakan rukun negara di negara kita. Mungkin dia boleh berikan 5 kaedah. So 5 kaedah boleh dapat 10 markah, contohnya macam tu. Okay, so ini adalah dalam bentuk yang tinggi lah, kebat itu. Okay, kebat ini kalau dirujuk kepada apa yang dikatakan oleh dia adalah aras antara aplikasi hingga kepada create. Aplikasi hingga kepada create, manakala untuk yang kebar itu ialah selain daripada itu, di bawah itulah, maknanya mengingat dan juga memahami. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita buat latihan? Okey. Ada apa nak tanya? Nak share ke? Saya sorry ya, mata ni dia ada rasa sakit sikit lah. Doktor, sorry ya. Saya ada soalan sikit. Okay, ada tak beza antara item soalan dengan instrumen? Ada beza ke ataupun sama aja? Okay, itu saja. Okay. Baik-baik, terima kasih. Item, soalan dan instrumennya. Instrumennya, okey. Ada perbezaan ya. Okey. Item, soalan dan juga instrumen. Okey. So saya pergi kepada yang besar dulu. Instrumen ini. Instrumen dia berbeza dengan soalan dan juga item. Okey, apa beza dia? Instrumen ialah koleksi. Okey, koleksi item-item itu sendiri. Okey. So dia boleh dipanggil sebagai alat. Okey, alat pentaksiran yang kita gunakan. So maknanya dia adalah ujian. So dalam istilah yang lain dia boleh dipanggil sebagai instrumen. Kenapa instrumen? Sebab dia tidak semestinya ujian. Dia tidak semestinya dilaksanakan secara standardized. Okey, contohnya kalau kita nak mengukur tentang minat seseorang itu. Okay, so mungkin kita tak panggil dia sebagai ujian, kita panggil dia sebagai instrumen. Ada certain instrumen ni maknanya dia lebih besar lah. Dalam instrumen tu dia ada ujian, dia ada protokol temu bual, kemudian dia ada apa yang dipanggil sebagai senarai semak, macam tu. So alat sebenarnya, alat yang digunakan. Dan dalam alat itu dia ada pernyataan item ni maksudnya menunjukkan kepada soalan-soalan yang kita tanyakan dalam tu. Soalan-soalan yang kita tanyakan. Contohnya kalau kita nak menguji tentang motivasi, kita nak tanya tentang amalan ataupun tahap motivasi dia pada setiap hari. So sejauh manakah anda bermotivasi pada hari ini? Contoh je, sejauh manakah anda bermotivasi pada hari ini? So sangat bermotivasi, tidak bermotivasi. So itu pernyataan itu kita panggil dia sebagai item ataupun soalan. Okay, manakala instrumen tu keseluruhannya. Is it okay, cikgu? Okey, baik. Jelas. Terima kasih, Doktor. Okey, sama. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, kita buat latihan sikit. Okey. Mungkin cikgu-cikgu biasa dah. Okey, kita tengok Padlet. Kalau boleh pergi kepada Padlet.
Saya buka Padlet sekejap ya. Okay, sebentar. Sharing. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak di sini, topik yang keempat iaitu pembinaan item ujian. Okay. Kita nak buat latihan sikit berkenaan dengan kenal pasti satu hasil pembelajaran bagi kursus yang anda ajar dan binakan satu item yang dapat mengukur hasil pembelajaran berkenaan ataupun tersebut lah. Okay. So saya bagi dalam masa 10 minit, is it okay? Yang mana doktor? Yang topik yang keempat, pembinaan item ujian, hanya ada satu saja dia punya tugasan tu. Okay. So dalam 10 minit, is it okay? Boleh Boleh ke? 15 minit tolong. 15 minit, okay? Pun boleh. Okay. So saya letakkan countdown 15 minit. Okay, kalau tuan-tuan boleh tengok dokumen kurikulum masing-masing ataupun mungkin daripada buku teks ke sebagai panduan untuk mendapatkan hasil pembelajaran itu. Okay, dan cubalah binakan item tersebut, tak kira lah sama ada aneka pilihan ataupun bentuk-bentuk yang lain. Okay, cikgu, macam mana? Boleh upload ya dalam ruangan yang disediakan pada Padlet ni. Saya dapati ada yang dah share link di ruangan chat. Okay, so boleh upload di situ, boleh klik dan upload di situ lah. So macam mana? Pembinaan item. Susah ke senang? Nak upload macam mana doktor? Okay, nak upload macam mana? Okay, so cikgu boleh tekan okay sekejap Oh, add comment tu. Boleh tak? Add comment. Oh sorry, tak boleh nak upload ya. Okay. Kalau tekan plus tu dia jadi apa? You all punya. Terus di situ boleh upload kan? Plus. Contoh saya tunjukkan sekejap daripada macam mana nak tunjukkan ni. Stop. Sebentar. Ataupun tulis pun tak apa. Copy and paste saja. Saya cuma nak tengok hasil pembelajaran dan juga item itu saja. Itu yang paling mudah lah. Okay. Satu cara mungkin boleh tekan yang ini. Okey, ni ada yang tulis ni kan. Bagus. Okay. Ataupun mungkin boleh klik sini plus dan upload ni lah. Ataupun boleh juga klik file. Kita boleh masukkan. So terpulang lah, yang penting kita buat. Okay. Hasil pelajaran use business related vocabulary. Menggunakan to write sentence and paragraph in an appropriate context with a business environment. Okay, bagus. Kita tengok kesesuaiannya. Nanti dia tanya, okay, kita bincangkan. Okay, kawan-kawan yang lain pun boleh upload dulu ya. Okay, Cikgu Farhana dah upload ni. Okay, bagus. Okay, melakukan operasi penambahan, penolakan dan pendarapan bagi dua nombor kompleks. Aplikasi esei respon terhad, selesaikan soalan berikut dan berikan jawapan dalam bentuk A tambah BI. Saya dah lupa dah nombor kompleks ni. Nombor kompleks ni memang ada I tu kan?
Ya, betul tu doktor. Saya lupa dah nombor kompleks. Okay. Melakukan operasi penambahan, penolakan dan penerapan bagi dua nombor kompleks. Okay, so aplikasi. So selesaikan soalan berikut dan berikan jawapan dalam bentuk A tambah BI. Okay, selesaikan. Operasi penambahan, penolakan dan penerapan bagi dua nombor. Okay. So 3/2 tambah 3I ni. Selesaikan soalan berikut dan berikan jawapan dalam bentuk A tambah BI. Okay. So pada saya, nanti kita tengok kawan-kawan komen macam mana. Tak apa, upload dulu. Kawan-kawan yang lain pun tolong upload. Okay. Just kita nak tengok. Sebenarnya kalau untuk item yang bersifat subjektif ni, dia lebih mudah untuk kita bina kan. Lebih mudah. Okay. Walau bagaimanapun itulah dari segi isunya, kita isu dari segi penskorannya lah. Dari segi yang melibatkan esei, misalnya esei terbuka. Okay, so perlukan skema pemarkahan dia, rubrik dia ke, okay, dan kita perlulah jelas dengan apa yang ada dalam kita punya rubrik ataupun skema itu. Terima kasih bagi yang dah upload. Ada lagi tak? Kalau item, doktor, kalau item senaraikan jawapan itu adakah jenis pelengkap? Senaraikan jawapan. So bentuknya macam mana? Senaraikan tiga ataupun nyatakan tiga ciri-ciri. Contoh macam tu. Nyatakan ciri, kita nyatakan tiga ciri. Tiga ciri apa? Ciri keusahawanan, contoh macam tu lah. Okey. Adakah itu bentuk pelengkap? Kalau pelengkap, dia akan ada satu statement. Okay. Contohnya, dia punya jawapan tu pendek je. Mungkin satu frasa atau dua frasa. Macam tu. Contohnya, pada Malaysia merdeka pada tahun 1957. Pada tahun 1957. So maknanya satu saja. Ataupun dua. Paling banyak pun satu ataupun dua lah. Macam tu. Tetapi kalau senaraikan ciri-ciri perniagaan yang berjaya. So itu lebih kepada apa yang dipanggil sebagai respon yang terhad lah. Ciri-ciri dia kan, ciri-ciri dia. Contohnya ada CEO yang berpengetahuan ke, contoh macam kita nak menyatakan apakah ciri-ciri pemimpin yang berkesan contohnya. So dia mesti berpengetahuan luas dalam bidang dia. So maknanya ada respon yang terhad itulah. Betul. Terima kasih. Okay, baik. Berbeza dengan yang esei, okay. So dia punya kata kerja di permulaan ayat itu pun berbeza. Bincangkan, jelaskan dengan contoh, huraikan. Yang ini adalah lebih kepada esei yang terbuka. Okay, terima kasih yang dah upload. Okay, nanti kita akan bincangkan bersama ya. Okay, jadi kita boleh tengok yang bawah ni dulu. Okay, terima kasih yang dah sudi untuk uploadkan soalan dan juga jawapannya. Soalan yang telah dibina beserta dengan hasil pembelajaran dia. Okay, ini macam mana nak ni? Edit delete komen. Saya tambahkan sekejap ya. Okey. Kita tengok yang Cikgu Farhana punya. Okey. Yang bawah tu saya mohon maaf saya tak boleh buka tapi nanti saya cuba lagi. Okey. Isi pentingnya ialah melakukan operasi penambahan, penolakan dan penerapan bagi dua nombor kompleks. Ini lebih kepada hasil pembelajaran dia kan? Ya, betul. Okey, so ini adalah hasil pembelajaran. So isi pentingnya apa? Mungkin boleh nyatakan apa isi penting di sini? Penolakan dan penerapan bagi dua nombor kompleks. Okey. Ada isi penting ke dalam ni? Ataupun just melakukan aktiviti penambahan, penolakan dan penerapannya bagi dua nombor kompleks?
Selalunya ada Saya dalam rasa nota tak dia kan? ada. Saya Tak ada. tak ada rasanya. Tak fikir ada. ke dalam tu. Tapi memang kalau saya ikutkan dekat dia punya subtopik pun memang saya tengok jenis soalan pun memang macam itu je. Oh, okey, baik. Okey. So maknanya hanya lebih kepada hasil pembelajaran dia. Mungkin dia pengenalan dia tu adalah nombor kompleks apa dia kan. Ya Maksudnya betul tu. ada kan nombor kompleks tu apa dia. So itu mungkin boleh dimasukkan dalam isi penting dia lah. Okey, tak apa. So ini aplikasi esei respon terhad, selesaikan soalan berikut dan berikan jawapan dalam bentuk A tambah BI. So jawapannya apa ni? Kalau saya boleh tahu, saya pun dah lupa ni. Apa jawapannya? Jawapan akhir sekali adalah 6/13 tolak 9/13I. 6/13 tolak 9/13I. Okey. So untuk aplikasi dia ada dua, sama ada dia melakukannya maknanya dia ada prosedur tu just execute dia ataupun melaksanakan saja berdasarkan kepada prosedur ataupun menggunakannya dalam konteks yang baru. So kalau macam ini saya percaya dia lebih kepada adakah ni bentuk yang selalu dijelaskan dalam konteks bilik darjah? Betul. Kalau ya maknanya itu just menggunakan prosedur. So sesuai untuk aplikasi, betul. So esei respon terhad. Okay. So sesuai lah yang ini. So markah nak bagi berapa ni? Contoh ni dari segi perskoran lah. Markah dia? 3. Sorry Doktor, 3. 3, okay. So maknanya clear lah. Okay, clear. Okay, so terima kasih Cikgu Nur Farhana. Okay, terima kasih atas perkongsian. Okay, and then kita tengok lagi. Okay. Okay, sekejap ni. Okay, kawan-kawan yang lain. So, mengenal pasti agenda mesyuarat. So, itemnya lah berikut merupakan item-item dalam satu agenda mesyuarat kecuali. So, kawan-kawan yang lain, sesuai ke tidak mengenal pasti agenda mesyuarat, hasil pelajarannya dan itemnya. Ada siapa-siapa nak bagi pandangan? Boleh bagi komen sikit berkenaan dengan item ini? Ada tak? Bila kawan-kawan bagi komen jangan kecil hati tau. Just sebab bila kita membina satu item tu, dia perlulah disemak. Kalau contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti melaksanakan pengajian di peringkat siswaza, okay, bila ada instrumen yang kita bina ataupun instrumen yang kita ubah suai daripada kajian-kajian lepas, so instrumen yang kita ubah suai ataupun bina itu perlu disemak oleh pakar. Kenapa? Sebab kita orang yang membina ataupun yang mungkin mengubah suai mungkin tak perasan ada apa yang kurang-kurang dan sebagainya. Kan? Jadi perlulah disemak oleh pakar. Macam tu. That's why kita ada apa yang dipanggil sebagai kesahan kandungan. Kesahan kandungan itu ditentukan melalui semakan oleh pakar. Okey, contoh item ini. Ada kawan-kawan nak bagi penambahbaikan untuk item ini? Mungkin boleh boldkan perkataan kecuali tu. Okey, mungkin boleh boldkan perkataan kecuali. Very good. Perkataan yang negatif. Dan kalau kita lihat, yang tadi dia 5% sahaja dalam satu-satu ujian itu. Okey, 5%. Kalau ada 40, so maknanya 5% daripada 40. Maknanya hanya ada 2 item sahaja. Okey, bagus. Terima kasih cikgu yang berikan cadangan. Lagi? Ada lagi tak? Jelas tak? Ejaan itu betul ke? Merupakan. Merupakan. Okey, so maknanya kita boleh baiki berikut merupakan item-item dalam suatu agenda mesyuarat kecuali. Okey, pernyataan itemnya jelas tak? Saya rasa jelas. Jelas kan? So yang bawah ni memang kita panggil sebagai item. Mungkin perkara kot. Okey. Tuan dan puan yang mengupload ni, adakah diajar dalam kelas dia panggil sebagai item ABCD ni?
ataupun perkara. So istilah itu kita kena aware. Okay, maknanya apa yang kita ajarkan kalau di dalam bilik darjah kita katakan dia sebagai item-item, is okay. Okay. Berikut merupakan item-item dalam satu agenda mesyuarat kecuali. Okay. So kalau dia memang dipanggil item, is okay. Tetapi kalau bila kita ajar kita tak panggil dia sebagai item, nanti takut pelajar-pelajar kita sebab dia tak familiar dengan istilah berkenaan, so dia tak tahu apa benda kan. Okay. Lagi apa lagi yang kita boleh tambah baik ni? Susunan jawapan. Okey. Nak jadikan macam mana susunan jawapan ni? Kalau daripada awal tu boleh macam mana, pendek ke panjang sikit ayat macam tu. Pendek ke panjang. Okey. So maknanya hal-hal lain kita boleh letak di atas. Perkara berbangkit, ucapan penangguhan dan juga notis panggilan mesyuarat. Okey. Ada lagi nak tambah baik? Cadangan. Jelas ya? So maknanya tengok, bila kita bina, mungkin kita ataupun mungkin terlepas pandang gunaan perkara-perkara binaan. So siapa yang boleh perasan ni? Kawan-kawan kita tu. That's why kalau baik sekali lah kalau kita membina satu-satu item. Bukan saya kata yang membina tak bagus ya. Maksudnya kadang-kadang kita sebagai manusia dia akan ada yang terlepas pandang. So even saya pun, okay, selalunya perlu disemak oleh orang lain. Macam tu. Okay, terima kasih bagi yang share ni. Moga beroleh pahala lah. Okay, yang banyak kerana sudi untuk share perkara sedemikian. Okay, kita tengok lagi tak? Okay. Okay, hasil pembelajaran mengaplikasi pengetahuan asas persampilan dalam penyelesaian masalah. Oh, okay. Ini mata pelajaran apa ni? Fizik ke? Matematik. Matematik ya? Okay. Mengaplikasi pengetahuan asas persampilan dalam penyelesaian masalah. Okey. Item untuk diukur jisim suatu mangga, ini hasil pembelajaran dia. Okey, jisim suatu mangga dari estet Rahman mempunyai taburan normal dengan purata 820 gram dan sisian bawah ialah 100 gram. Hitungkan kebarangkalian jisim satu mangga yang dipilih secara rawak. Hitungkan kebarangkalian jisim satu mangga yang dipilih secara rawak. A, sekurang-kurangnya 700 gram. Okay. B, tidak melebihi 550 gram. Okay. Okay, kawan-kawan yang lain, ada pandangan berkenaan dengan dia mengukur tak hasil pelajaran ni, item ini? It's okay, tak apa. Biar kita jangan takut kita yang kita memberi cadangan pun kita tersilap. It's okay, tak apa. It's a process. It is a process. Ada siapa-siapa nak share? Mengukur sesuai. Sesuai Okay, so maknanya mengaplikasikan pengetahuan asal persampilan dalam penyelesaian masalah. Okay, jika nak ditambah baik, apa yang kita boleh tambah baik? Purata yang 820 tu mungkin tertinggal perkataan min kot tak silap. Rasanya lah. Taburan normal dengan purata 820. So tak purata min ke? Purata apa? Betul purata min silap. Okey. Tak dinyatakan. Cikgu saja kan? Nak testkan kawan-kawan tu sebenarnya. So maknanya di sini bagus bila kita ada boleh berbincang macam ni. So maknanya purata min 820 gram dan sisihan pewan 100 gram. Terima kasih cikgu. Hitungkan kebarangkalian jisim suatu mangga yang dipilih secara rawak. Okay, so maknanya jelaslah. Okay, sekurang-kurangnya 700 gram, tidak melebihi 850 gram. Okay. Ada lagi nak tambah? Yang penting dia mengukur kita punya hasil pembelajaran tu. So kalau selalunya bila kita nak minta orang checkkan sesuatu, make sure mereka ini adalah orang yang selain daripada memberi cadangan yang bersifat face validity, dari segi ejaan, dari segi pernyataan, okay,
So baik sekali kalau kita dapat melibatkan orang yang pakar dalam bidang juga. Kerana ejaan tu penting, tetapi ada lagi yang lebih penting ialah isi kandungan tu selari tak dengan hasil pembelajaran. Okay. So kalau penting, maknanya kalau mengikut daripada kata kawan kita tadi, so dia mengukur, so mengukurlah. Okay, maknanya dia menggunakan mengaplikasi pengetahuan asas persampaian dalam menyelesaikan masalah. So ini adalah masalah yang baru bagi dia. Tetapi mungkin step dia telah diajar dalam kelas, dalam bilik darjah, maka dia bolehlah dipanggil sebagai aplikasi. Prosedur nak menyelesaikan itu telah diajar dalam kelas. Cuma mungkin dia menggunakan dalam situasi yang baru ataupun menggunakan dapat mengaitkan dengan kaedah yang lain pula yang dia telah pelajari sebelum ni. So itu yang dipanggil tahap kedua dalam aplikasi. Okey, terima kasih untuk yang ini. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey. Contoh soalan sains ya. Okay. So isi penting dia lah menyatakan maksud kadar tindak balas ataupun hasil pembelajaran kan, okey. Aras dia pengetahuan, okey, menyatakan maksud kadar tindak balas, so pengetahuan. Jenis item ialah aneka pilihan antara berikut yang manakah contoh tindak balas cepat. Okey, pengaratan besi, penyalaan pita magnesium, saya besarkan sikit lagi ya. Okey, penapaian kacang soya, penguraian bangkai haiwan. Okey kawan-kawan, macam mana dari segi kesesuaian item ni? Boleh nak ditambah baik ke ataupun macam mana? Okey, kalau untuk yang pertama ni saya punya pandangan ya. Okey, so menyatakan maksud kadar tindak balas. So antara berikut yang manakah contoh tindak balas cepat? Okey, yang manakah contoh tindak balas cepat? Okey. So apa maksud kadar tindak balas ni? Maksud kadar tindak balas apa dia? Yang bawah tu doktor. Oh ada. Yang mana? Oh okey, yang ini. Okey. Okey, apakah maksud kadar tindak balas? So, okey, yang ini tepat. Yang ini sesuai. Yang inilah contoh kan. Kita berikut yang manakah contoh tindak balas cepat. Okey. So, mungkin hasil pembelajaran ini menyatakan maksud kadar tindak balas. Okey, kalaulah masa kita melaksanakan di bawah topik ataupun hasil pembelajaran menyatakan maksud kadar tindak balas tu ada diberikan contoh-contoh dan soalan ni relevan. Okey, sesuai. Pada pandangan saya lah, mungkin kawan-kawan yang lain ada pandangan-pandangan yang lain kan. Okay, contoh lagi ya, mengaplikasikan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam industri dan kehidupan harian. Menganalisis. Ikan yang disimpan di dalam peti sejuk lebih lambat rosak berbanding yang disimpan di dalam almari dapur. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam situasi berikut? Okey. So, ikan yang disimpan di dalam peti sejuk lebih lambat rosak berbanding yang disimpan di dalam almari dapur. So, maknanya dia perlu kenal pasti, okay, dia mesti ada asas dia tentang ikan disimpan di peti sejuk, okay, dan kemudian almari dapur, apa yang beza antara kedua tu. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam situasi berikut? Okay. Pada saya dia lebih kepada item memahami. Okay, item yang memahami. Maknanya daripada sini, dia bukan menganalisis sebenarnya. Okay, sebab kita nak tahu, dia kena tahu situasi. Okay, dalam memahami tu, dia ada pelbagai peringkat dia sebenarnya. Maknanya daripada pernyataan ini, dia kena buat satu rumusan. Apa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam situasi berikut? So, analisis yang pertama ialah ikan yang disimpan dalam peti sejuk. Kemudian lagi satu ialah lambat rosak berbanding dengan almari yang di dapur. So daripada situ dia kena analisis, betul analisis, tetapi analisis di peringkat memahami itu sebenarnya. Okay, ini pandangan saya lah. Pandangan saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan yang berbeza lah. Okay, so maknanya daripada situ dia akan
buatkan kesimpulan apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam situasi berikut. Okey, ini pandangan saya je lah. Mungkin kurang sesuai ke dan sebagainya, tapi itu pandangan saja. Okey. Okey, kita tengok satu lagi mungkin sebelum kita tamatkan. Okey. Hasil pembelajaran tak ada ya. Tak ada hasil pembelajarannya. Ataupun warna putih. Okey, item dia adalah item aneka pilihan. Okey. Our pedicure service refer to a treatment applied to the toenail and feet to improve their appearance. Okay. Apa? Healthcare, manual, automotive, beauty. Okay, so tidak ada hasil pembelajarannya, mungkin agak sukar untuk kita nilai kesesuaian item ini. Okay, untuk menilai kesesuaian item ini. Okay, tapi dari segi face validity dia, okay, mungkin ada benda yang boleh ditambah baik. Contohnya dari segi susunan ni, satu. Our pedicure service, ini pedicure ni apa kuku tu kan? Kuku. Okay, baik. Refer to a healthcare treatment contohnya. Beauty treatment applied to the toenail and feet to improve their appearance. Okay. Tapi tak ada hasil pembelajaran dia ni. Mungkin sebab itu mungkin kita tak boleh nak katakan sesuai ataupun tidak dengan hasil pembelajaran tu. Tetapi dari segi pernyataan ni boleh difahami, okay? Dan juga dari segi susunan ni mungkin boleh tengok mana yang pendek diletakkan di atas, yang akhir ke adalah lebih panjang daripada yang lain. Itu adalah sekadar cadangan saja daripada pakar-pakar dalam bidang pentaksiran lah, cadangan saja. Okey, baik sekali kalau kita boleh ikutlah. Okey, seterusnya. Hasil pembelajaran, nyatakan jenis-jenis pelaburan. Ini subjek apa pelaburan ni? Accountant kot. Okey. Antara berikut, manakah jenis pelaburan yang biasa terdapat di pasaran keuangan? Okey. Nyatakan jenis-jenis pelaburan. Okey. Pada saya dia selarilah jenis-jenis pelaburan itu. Cuma mungkin dari segi susunan tu. Jenis pelaburan yang biasa terdapat di pasaran keuangan. Jawapannya apa? Pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ya. Okey. So tak apalah kalau ada jawapan tu mungkin boleh disusun, murnikan dari segi susunan. Antara berikut manakah jenis pelaburan yang biasa terdapat di pasaran keuangan. Okey. Okey, selarilah dengan dia punya hasil pembelajaran ni. Itu yang penting. Okey. Kemudian kita tengok tahniah. Okey. Okey. Oh, okey ni. Panjang ni kita tengok sikit Satu lagi. Menerangkan konsep. Oh, okey. Menerangkan konsep dan hukum dalam kimia tak organik secara ringkas sejajar dengan keperluan program. Oh, okey. Positif outcome. Menyerahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, saiz, bahan tindak balas, kepekatan suhu dan mangkin. Isi penting faktor yang mempengaruhi tindak balas, saiz bahan, tindak balas, kepekatan suhu dan mangkin. So, RSD adalah mengetahui objektif aneka pilihan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas. Tindak balas apa? Tindak balas yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, mungkin boleh. Okay, dari segi keselarian antara contoh item ini dengan hasil pembelajaran dia selari. Cuma mungkin dari segi pernyataan itu boleh diperbaiki lah pada pandangan saya lah. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tindak balas. Okay. Adakah pelajar itu confirm dia akan faham tindak balas tu, istilah tindak balas itu mempengaruhi tindak balas kecuali kadar tindak balas. Di sini adalah kadar tindak balas. Tapi yang ini adalah tindak balas sahaja. So adakah berbeza? So kena check lagi. Okay. Saiz bahan, isi padu, mangkin, suhu sekarang. So dari segi kosmetiknya, okay. Mungkin boleh, oleh kerana dia adalah pernyataan yang putus. So maknanya ni item ada punya, ni adalah kecil. And then dari segi susunan dia mungkin boleh disusun antara yang pendek kepada yang panjang. Okay.
So itu sahaja untuk petang ni yang sempat kita kongsikan. Okay, terima kasih atas perkongsian daripada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya akan cuba tengok lagi yang lain. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan untuk share item-item berkenaan. So saya rasa setakat itu saja perkongsian saya berkenaan dengan pembinaan item pada petang ini. Okay, so saya serahkan kembali kepada urus dia. Okay, terima kasih Cikgu Atika, silakan. Okay, Alhamdulillah untuk hari ini daripada jam 8.30 pagi tadi sehingga ke jam 4.30 petang. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zahari atas perkongsiannya sepanjang hari ini, sangat bermanfaat kepada kita dalam proses memantapkan lagi pembinaan item dan juga JSPB. So untuk esok kita akan bermula jam 9 pagi ya. So link akan dibuka pada jam 8.45. Kepada rakan-rakan guru yang belum mengisi kehadiran, sila isikan kehadiran di Google Form yang telah di-share dalam grup. Sekian saja untuk hari ini. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok hari InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Dr.